Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membicarakan tentang tajuk projek kami iaitu Sieve and Crush Machine for Sandcasting. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kepulauan kami iaitu Muhammad Irfan bin Rahimi. Yang kedua, saya sendiri iaitu Muhammad Syamil bin Muhammad Rozian. Okey, sebagai pengenalan, yang pertama, proses sandcasting ini merupakan proses tuangan cairan aluminium ke dalam acuan yang dihasilkan oleh mapatan pasir. Yang kedua, terdapat pelbagai proses yang terlibat semasa berlakunya proses casting ini, antaranya proses penghancuran pasir. Ini kerana pasir yang kami gunakan untuk proses sel casting ini merupakan pasir yang dikitar semula daripada proses sel casting yang sebelumnya. Yang kedua, merupakan proses mengayak pasir, di mana pasir-pasir yang telah kami hancurkan akan diayak ke dalam pengayak bagi mendapatkan butiran pasir yang halus supaya mendapatkan hasil casting yang baik. Okey, seterusnya pernyataan masalah ataupun problem statement. Yang pertama, semasa proses mengayak pasir, terdapat pelbagai proses yang renyah terpaksa dilalui. Antaranya memasukkan pasir ke dalam mesin penghancur dan kemudian dikumpul ke dalam bekas dan dibawa ke stesen kerja untuk proses mengayak. Terdapat berlakunya pelbagai proses sebelum kami dapatkan hasil pasir yang begitu halus. Yang kedua, terdapat pembaziran pasir kerana semasa mengayak pasir terdapat banyak pasir-pasir yang tumpah di sekitar stesen kerja yang menyebabkan persekitaran menjadi kotor. Yang ketiga, menggunakan banyak masa dan tenaga disebabkan oleh jarak di antara mesin penghancur dan stesen kerja adalah jauh. Ini akan menambahkan proses penghantaran pasir dan menggunakan banyak tenaga kerja untuk mengangkat pasir. Okey, untuk objektif, yang pertama, untuk kami study cabaran yang dilalui semasa proses sandcasting, di mana terpaksa melalui proses yang begitu panjang, berlakunya pembaziran pasir dan mencari penyelesaian untuk mengurangkan pembaziran masa. Yang kedua, untuk kami desain mesin 2 dalam 1 mengikut keperluan iaitu mesin penghancur dan mesin pengayak. Seterusnya kami untuk produce bekas tabungan pasir bagi mengurangkan pembaziran dan bagi mengekalkan kebersihan kawasan kerja. Akhir sekali, untuk kami fabricate mesin yang mampu mengurangkan masa dan penggunaan tenaga pekerja. Seterusnya kami membuat improvement daripada mesin-mesin yang telah dicipta dan berada di dalam pasaran sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Rahimi. Okey, sekarang saya akan meneruskan bahagian slides code and limitation. Okey, yang pertama ialah mesin kami hanya dapat mengayak dan menghancur pasir untuk tujuan sandcasting sahaja. Yang nombor dua ialah mesin ini dapat menampung pasir sehingga 8 liter dan persamaan dengan 5 kilo pada satu masa. Yang nombor tiga, hanya kegunaan untuk bengkel foundry sahaja. Dan nombor 4, pasir boleh masuk secara berterusan sekiranya terdapat ruang kosong dalam pengayak itu. Okey, ini bahagian chapter 3. Okey, ini bahagian material use ataupun barang yang kami gunakan. Okey, yang pertama angle bar. Angle bar ni kami gunakan untuk menghasilkan rangka lah, untuk mendapatkan rangka dengan kukuh. Yang kedua oil drum. Oil drum kami gunakan untuk mendapatkan tepungan yang di atas untuk tepungan pasir. Dan power window ni kami gunakan untuk bergerak dengan lancar lah kami punya tu. Nombor 4 wire netting. Wire netting ni kami gunakan untuk jaring untuk menapis pasir. Apabila pasir masuk dia menapis lah. Dan yang kelima roda. Roda ni untuk melancarkan kami guna lancarkan roda untuk dapat bergerak ke mana-mana lah. Dan seterusnya plate bar. Plate bar ni kami gunakan untuk mata bilah, untuk yang dalam jaring tu ada mata bilah untuk menghancurkan pasir. Bearing ni kami gunakan untuk melancarkan bahagian
pergerakan yang dia dekat bahagian sprocket untuk senarkan shaft itu bergerak dengan lancar lah. Lepas tu my steel bar ni ya shaft yang bahagian tengah yang dekat dengan plate bar dan one set sprocket. Untuk lancarkan kami punya dari power window dan rantai ke sprocket dan dapat bergerakkan kami punya jaring tu dengan lancar. Okey, untuk bahagian progress project, gambar yang pertama ni kami ready bahagian rangka, dan yang gambar kedua kami ready part yang bawah untuk roda. Kami ready roda. Dan yang ketiga ni kami memotong plate bar untuk lekatkan di bahagian shaft. Dan gambar keempat ni kami lekatkan plate bar tu yang dah dipotong tadi pada bahagian shaft. Dan gambar yang kelima ni yang sama. Gambar yang sama kami lekatkan plate bar pada shaft. Dan gambar yang keenam, ni kami welding mati terus. Untuk tadi kan sudah tagging. Lepas tu yang gambar keenam ni kami welding mati pada plate bar lah, di bahagian shaft tu. Dan gambar seterusnya tu di bahagian jaring kami welding di bahagian jaring untuk dapatkan bentuk bulatan tu dengan tidak apa tu panggil, supaya tidak bergerak lah, tidak bergerak dia punya keluasan bulat tu. Dan gambar yang terakhirnya ialah kami memotong bahagian jaring yang berlebihan lah. Okey, ni bahagian project production method. Project production method kami menggunakan pada dua bahagian lah. Yang pertama kami menggunakan welding MIG untuk dapat melekatkan dan membantu kami pada bahagian project mesin kami lah. Dan yang terakhirnya untuk memudahkan kami memotong besi dengan lebih tepat lah. Okey. Ni kami punya bahagian sketching. Yang pertama kami menggunakan satu motor, dan yang kedua kami menggunakan konsep menapis pasir secara berpusing rotary, dan kami menggunakan bateri untuk power supply. Dan yang terakhirnya ialah kami menggunakan motor yang kecil untuk dapat untuk meringankan mesin gerak ke mana-mana lah, untuk lebih seimbang. Okey, ni bahagian 3D design using Inventor. Okey, ini bahagian final product kami yang telah siap. Seterusnya chapter 4. Okey, untuk result dan discussion, yang pertama, projek kami ini menggunakan sel kering sebagai sumber kuasa. Yang kedua, proses mengayak pasir dapat dijalankan secara berterusan selagi mana kami punya pengayak dapat berpusing dengan sempurna. Yang ketiga, mesin kami ini dapat menghasilkan pasir yang halus. Yang keempat, kelajuan power window motor sangat sesuai digunakan dalam projek kami ini, kerana kelajuan ini yang tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan menyebabkan proses ayakan pasir menjadi lebih baik. Yang terakhir, penggunaan rangka bagi bahagian pengayak amatlah penting, kerana bagi memperkukuhkan struktur pengayak. Selain itu, bagi mendapatkan bentuk lengkungan pengayak yang lebih bulat. Untuk suggestion ataupun cadangan bagi improve kami punya projek ini, yang pertama, menggunakan bearing bagi memastikan shaft berpusing dengan lancar. Yang kedua, menggantikan kedudukan motor dan sprocket bagi memudahkan proses memasukkan pasir dengan lebih lancar. Sebagaimana yang tuan dapat tahu, kami punya kedudukan sprocket dan rantai berada di belah atas. Ini mengganggu proses memasukkan pasir. Yang ketiga, untuk bahagian pengayak pasir, kita perlulah menggunakan rangka bagi memperkukuhkan struktur pengayak. Yang keempat, menghasilkan penutup untuk sprocket bagi mengelakkan kemalangan. Yang kelima, menggunakan
roda yang mempunyai lock bagi mengelakkan mesin bergerak semasa proses mengayak pasir. Itu antara safety yang perlu kami lakukan dan improve untuk projek ini. Okey, untuk kesimpulan, kami punya mesin ini dapat mencapai objektif projek iaitu mengayak dan menghancurkan pasir. Tetapi terdapat kekurangan dari segi keselamatan. Yang pertamanya yang jelas kita dapat saksikan adalah sprocket. Sprocket yang kami hasilkan tidak mempunyai cover atau penutup. Ini amat berbahaya kepada pengguna. Selain itu, kedudukan motor dan sprocket yang hampir dengan pintu masuk untuk kita masukkan pasir ke dalam pengayak. Ini akan membuatkan proses memasukkan pasir susah. Seterusnya, pergerakan shaft tidak terlalu lancar disebabkan tidak menggunakan bearing. Dan yang terakhir, jaring pengayak tidak begitu bulat kerana kami tidak menggunakan rangka di mana kami welding secara terus di atas bilah penghancur. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih.